Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Anda bersama dengan saya, Nizal Muhammad, dalam program Nizal & Co. Hari ini kita akan ada sesi santai kita bersama dengan seorang yang amat dikenali dalam dunia keusahawanan sebagai ketua, sebagai peneraju, sebagai nakhoda atau sebagai orang lama di dalam ura-ura atau usaha-usaha untuk membangunkan usahawan-usahawan tempatan. Jadi kita bersama dengan pengurusi SME Corp sendiri, SME Corp Malaysia, iaitu Datuk Seri Syed Hussein Al-Habsyi. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nampak masih bertenaga. Masih pagi ini, belum petang, kalau malam tu kurang sikit lah tenaga. Datuk Seri, kita sebenarnya bila kita cerita pasal SME Corp ini, SME Corp ini sudah bermula sejak bulan Mei, 2 Mei kalau tidak silap saya, tahun 1996. Jadi kiranya tahun ini SME Corp menyambut Jubli Perak lah. Jadi saya akan tahniah Datuk Seri kepada Datuk Seri dan kawan-kawan di dalam SME Corp kerana menyambut Jubli Perak. Cumanya saya nak bertanya kepada Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihat peranan yang dimainkan oleh SME Corp selama ini sejak penubuhannya untuk membangun atau memacu pembangunan perusahaan yang sekarang dimasuk mikro, kecil dan sederhana di Malaysia. Baik, terima kasih Cik Nizal. Actually, walaupun masa saya masuk SME Corp ni sebagai pengurusi, ada juga terdengar orang kata, why we need SME Corp, the existing of SME Corp. Tak perlu SME Corp, dia kata boleh tutup lah. Tetapi kalau kita lihat di atas kebijaksanaan pucuk pimpinan pada waktu itu yang telah memikirkan kepada the plight of the entrepreneurs in Malaysia. Siapa mengurus tadbirkan untuk membantu pengusaha-pengusaha, khususnya bukan SMEs atau PKS, yang saya tekankan ialah mikro. Ini mikro, kalau kita lihat daripada total 1.1 million entrepreneurs PKS di Malaysia, almost 80% dalam kategori mikro. You bayangkan, kalau itu pada ASEAN countries, tak banyak yang ada satu dedicated agency to look after the usahawan, tak banyak. Jadi kita, bagi rakyat Malaysia ni, ucap terima kasih kerana kerjaan pada itu far-sighted enough to look into this, the plight of entrepreneurs in Malaysia. Macam mana nak membimbing mereka, macam mana nak bantu mereka cara holistik. Jadi 25 tahun SME Corp, saya kira kalau lah nak tengok dia punya video dia, saya tak nak agong-agongkan tentang kejayaan mereka kalau sekiranya tanpa SME Corp. Kejayaan-kejayaan itu yang kita dapat membimbing beribu usahawan. Kerana kita kena lihat SME Corp ni mempunyai tugas-tugas yang tertentu berbeza dengan agensi yang lain.
Kenapa saya cakap gitu? Kerana kalau kita lihat yang PKS yang kata-kata mikro tadi, mikro yang bantu yang 80%, lebih kurang 800,000, And then we are talking about creation of job. Okay, saya berani cakap di sini. Saya cakap dengan statistik. 2019, 50,000 job SMEs registered with SSM. Okay, 50,000 syarikat created melalui pendaftaran dengan SSM. Itu statistik kita. Okay, kalau dia micro, the definition of micro tadi ialah dia mesti turnover dia per year 300,000 dan staff dia, employment dia ialah 5 ke bawah. Kita ambil 50,000 SME tadi yang registered kali 5 pekerja sudah ada berapa? 250,000 setahun. Creation of job. Nampak tak? Jadi kalau 4 tahun, I can say, yes, we can create 1 million jobs. That means this is di kalangan usahawan. Dia nampak statistik itu, tapi kita tak takut pasal, of course, sekarang ni SME Corp, pendekatan kita berubah dengan, iaitu kita ikut sector by sector. We follow sector by sector, targeted group. Jadi dalam sector by sector ni, kalau kita lihat, misalan baru-baru ni kita telah melancarkan issue of 250,000 graduate keluar unemployment of graduates. This is another core issue yang government kita tengah menghadapi sekarang. Undergraduate atau graduates yang unemployed. Okay, now apa kita nak jalankan? Saya baru-baru ini saya mengatakan kepada Tuan CEO saya, why not, how we want to tackle this? Jadi saya kata gini, kita mesti ada satu pilot project first. 22 public universities, I selected 10. 10, kita dah buat pun MOU baru-baru ini dan kita pun dah buat satu program khas untuk mereka ni memilih jadi usahawan pilihan pertama, the first choice to be entrepreneurship untuk mereka ini. Kerana ini mudah. Usahawan ni menjadi usahawan dan kita create job for them. Cara ini. Jadi kalau kita lihat, Alhamdulillah with 10 universities ongoing now, kursus kita bagi kepada mereka, kemudian kita bagi seed money untuk mereka mula berniaga, dan the best point I want to tell you, which other agencies will not do, is SME Corp, dia hand holding, Dia dah bagi 20,000. Kalau Asnaf dia bagi 25,000. Dia punya monitoring tu. Saya cakap dengan KE saya kata mesti bagi 12 months of monitoring. Hand holding. Melihat, monitor dia, tengok apa yang pencapaian dia. Mungkin dah tengah-tengah jalan dia tu, dia ada sikit kurangan dan sebagainya, kita datang membantu dia. Dalam apa juga segi, dalam accounting, dalam bimbingan, branding, dalam packaging dan sebagainya. Ini semua di bawah SME Corp. Itu sebab kita ada lebih kurang 60 business counselors. Kita create dekat sini. Yang ni hand holding tadi tu. Mereka ni tak boleh kita bagi duit lalu tinggalkan. Ini uniqueness of SME Corp, dia membimbing mereka dan pastikan. Dan this also satisfaction for us. Kalau kita bimbing 50 usahawan hingga dia berjaya. Kalau yang Asnaf, kita createkan Asnafpreneur bersama-sama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu pada 2019, 100 Asnaf. You know the record last year, daripada 100, daripada menerima zakat Asnaf, sekarang 15 orang dah bagi zakat. This is a clear-cut success story. Saya nak share. Jadi, model ni dah diguna, dah diminta oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Tolonglah. Saya pun pernah resmikan dekat Pulau Pinang, 50 Asnaf. Kita bimbing dan kita jadikan. Dan insyaAllah kita ada 15 Majlis Agama Islam seluruh Malaysia. Dan kalau ini model yang berjaya, yang jangan orang Asnaf ni menerima saja zakat, daripada menerima, dia sekarang memberi zakat. Kita ubahkan cara hidup mereka. Ya. Datuk Seri, bila kita ceritakan tentang apa yang berlaku sekarang, zaman sekarang dengan pandemiknya, dilaporkan sebanyak 37,415 usahawan PMKS ini terpaksa gulung tikar sepanjang tempoh pandemik COVID-19.
Jadi sudah tentu kerajaan telah menyediakan beberapa inisiatif bagi membantu khalayak ini. Apapun, dari perspektif PMKS sendiri, dari perspektif usahawan sendiri, pada pandangan Datuk, ini sudah tentu menggusarkan hidup mereka. Tapi bagaimana pula dengan perspektif Datuk sendiri tentang realiti ini? Walaupun dengan beberapa usaha nasional telah sedang dilaksanakan, tetapi keadaan ini banyak juga bergantung kepada ketahanan usahawan PMKS ini. Reaksi Datuk ini macam mana? Ya, you see, setiap krisis ada respons dia. Jadi kita tak boleh biarkan. Kalau kita lihat, COVID-19 ni memang menjejaskan mereka ini. Ada yang gulung tikar bisnes dia, ada yang tutup kedai dan sebagainya. Jadi, kerjaan pun dia tahulah, dah macam-macam perbantuan, penjana, prihatin, mereka pun tidak diam. Mereka dia sensitif dengan perkara ini dan melihat. Dan kita bagi feedback. Kerana SME Corp ni dari segi data, kumpulan data memang up to date. Dan kita membentangkan ni kepada Menteri Kewangan, inilah keadaan sebenarnya pada tiap-tiap bulan kita ada statistik usahawan-usahawan yang gulung tikar, yang keluar dan tidak boleh berniaga dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua yang kita lepas pandang ialah informal business. You want to know statistic of informal business in Malaysia? About 1.2 million informal business. Okay. Informal business ni, you know siapa dia? Dia buka payung kat depan rumah, jual air, jual lapang balik. Dia buka kedai kat tepi-tepi mall, dia buka ini. Tapi dia tak register. Not even with bandaran pun dia tak register. Jual lapang balik tepi-tepi ni, dia tak register. Tapi dia tidak dapat peruntukan penjana prihatin kerana dia tak register. It's not a registered entity. Okay, dia buat sendiri. Depan rumah, dia buat jual air dan sebagainya. Jadi 1.2 million, it's not a small number. It's 1.2 million. How are we going to address this informal business? Lepas tu baru kita ada micro. Micro senang. Mereka ni registered di SSM dan sebagainya. Register. Exactly. Jadi, kita juga mengambil berat tentang informal business ini. Kalau kita lihat baru-baru ini, you tengok Menteri Tan Sri Anwar Musa di Menteri Wilayah pada waktu tu, dia beri kebebasan hawkers untuk niagalah awak di mana-mana. You see, pasal dia dapat dalam keadaan hawkers kita atau penjaja-penjaja kita yang begitu tertekan. Jadi dia bagi, tak ada lagi lah nak macam-macam birokrasi, nak kelulusan lesen dan sebagainya. Dia kata, ambil lah untuk 6 bulan awak berniaga di tempat bebas untuk berniaga. You see, this is the effective way how to help the hawkers ataupun penjaja-penjaja kita. Jadi, berbalik kepada tadi, apa respon MIDEC? Saya dia SME Corp di bawah MIDEC. MIDEC terus sensitif tentang perkara ini, menguburkan jawatankuasa khas, menyelaraskan. Ini isu of penyelarasan. Yang menyelaraskan dasar-dasar agensi di bawah pentadbiran. Kerana MIDEC ada lebih kurang 11 agensi di bawah MIDEC. Jadi termasuk SME Corp. Jadi dia buatkan satu jawatankuasa khas untuk melihat bagaimana skim-skim ini, macam you kata tadi, adakah dia sampai kepada penerima atau tidak? Sampai ke bawah atau tidak? Down. Jadi melalui jawatankuasa khas ini, kita akan memantau. Yang pertama, kita akan mengurangkan birokrasi. Itu is very important. Macam kita kata tadi yang Tan Sri Anwar Musa beri blanket approval. Berniagalah di mana-mana. Okay? Jadi di sini, kita menyarankan supaya mengurangkan birokrasi, kerenah birokrasi ini. Setiap pemohon, proses kelulusan dan pendigitalan operasi. Saya nak beritahu, bila saya jadi pengurusi, saya berbincang dengan pengurusan SME Corp. Saya tanya dia, kita punya pledge apa? Pledge SME Corp kepada usahawan. Apa? Jadi kita dah betul, kita beri masa 21 hari. Hari ni you register permohonan, the process, of course lah, janganlah kita minta dokumen you tak bagi, minta ini tak bagi, itu tak boleh pula lah. You don't expect too much from us, betul tak? Ada prosedur dia, nak penuhi integrity, transparency, semua dokumen-dokumen lengkap, saya bagi jaminan, this is my pledge, 21 days approval. Kita akan beritahu kepada mereka. Saya dah beritahu kepada kaki tangan SME Corp, jangan tidak mengambil tindakan dalam apa-apa surat menyurat dan sebagainya. This is very important. Jadi, dalam konteks ini, saya dah bagi timeline, iaitu dalam masa 21 hari, pledge kita kepada SMEs.
Jadi kita tak mahu dalam agensi-agensi ini to work in silo. That's why saya kata tadi penyelarasan. I want to tell you, SME Corp ni berperanan sebagai Central CCA, Central Coordinating Agency, CCA. You want to know? Ada lebih kurang 60 agensi di bawah 15 kementerian, semua yang ada buat kerja tentang usahawan. 60. Jadi, this is where the role of SME Corp very important in coordinating all these agencies yang ada terlibat secara langsung dalam menguruskan usahawan-usahawan di kementerian masing-masing. Jadi Benar. dalam hal ini it's important for SME Corp with this role, pivotal role yang dimainkan oleh SME Corp bagi menyelaraskan, koordinat dengan agensi-agensi lain. That's why kalau dari segi data collection, SME Corp memang up to date. Kita tahu dari segi semua agensi-agensi yang mengelolakan pembangunan usahawan, dia akan dalam mesyuarat mereka akan ada wakil daripada SME Corp di dalam jawatankuasa itu. Baik, bila kita ceritakan tentang apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, saya melihat kepada golongan muda pula ya. Kerana bagaimana pula dengan golongan muda ini untuk menyertai kita katakan community PMKS ni. Bagaimana kita nak memastikan mereka ini tertarik untuk menggalakkan mereka menyertai lagi? Kerana ada kecenderungan di antara mereka ini macam tidak berminat. Sedangkan kita pada masa akan datang kita perlukan anak-anak muda kita untuk turut serta. Jadi mungkin ada pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian mereka ini dan terus terjun di dalam dunia PMKS ini. Very interesting. Yang sebenarnya SME Corp tidak pernah melupakan belia-belia. Saya nak beritahu, 2014 kita ada satu program yang dinamakan Tube program for beliers. Belia yang kita anggap bawah 30 tahun. Umur 30 tahun ke bawah. This program started in 2014. You want to know until now, until this year, 4,000 telah kita latih mereka ni. 4,000 Average tahun dalam 100-200. Okey. Apa kita buat dengan this program? 4,000 dah jadi usahawan tau sekarang ni. And they create million of skills. Jadi mula pada 2014 dan program inilah satu program boleh katakan flagship program lah for SME Corp yang kita rasa bangga kerana kekayaan dari segi memberi bimbingan kepada beliau. Iaitu dia ada 2 minggu training. 2 minggu training ala tentera. Macam you kata apa tu PKN apa dia panggil? PLKN. Betul. Jadi 2 minggu, you imagine 2 minggu train under PLKN. Pasal apa? Mereka ni belia-belia baru fresh, dia orang tidak ada jati diri tau. Kita nak build dia punya jati diri, disiplin, jangan give up tengah jalan. No, all these thing kena masuk, itu kita ada 2 minggu. Dan seminggu lagi ialah simple accounting. Expose them with simple accounting, cash flow dan sebagainya. Okay. At the end, this is the program of Tube. At the end of the course, kita bagi dia certificate dan kita bagi dia 15,000 seed money untuk mula berniaga. Dan saya, Cik Rizal, setiap kali saya pergi ke negeri-negeri, saya tak akan lupa melawat alumni Tube. Macam ni dah 7 tahun tau. Kita ada 4,000. Bila saya pergi saya tengok ada yang dah berjaya. Ada yang 1-2 tu dah turnover 500,000. 500,000 turnover daripada beginning of 2014. Makna bimbingan, ini kejayaan. Saya nak cakap kejayaan ni saya macam saya pula nak angkat bakul. Tidak, tapi kenyataan ini daripada 2014 hingga sekarang yang saya nampak Tube ini adalah satu flagship program yang kita sepatutnya memperkasakan lagi dan meneruskan lagi agenda ini, membangunkan belia. Jadi dalam konteks ini kita setiap dan the last one kita dah ada dalam 200 kita train dan mereka ini akan diberikan galakan untuk perniagaan. Dan saya kata tadi lepas seed money bagi dan kita ada pengarah-pengarah negeri tau. Kita ada pengarah-pengarah negeri dan pengarah negeri saya dah minta untuk memonitor mereka ni yang baru-baru dapat.
Dan setiap negeri ada alumni tubers. Dia sama-sama dia pula networking. You know, it's very important. Networking, Yes, yes. sama-sama mereka dan sebagainya. Lepas tu mereka akan tengok di mana. Kalau ada kegagalan, ada kekurangan sikit, that's where kita macam ginilah. Since dia anak buah kita, lahir daripada SME Corp, disebabkan mereka lambat, slow proses dan sebagainya, kita akan membantu mereka. Bagi yang dah berjaya, semalam saya ada post kabinet dengan Yang Hormat Menteri. Menteri menyarankan, kalau sekiranya syarikat-syarikat itu yang telah di-screen, yang telah di-endorse oleh SME Corp for example, dah undergoing through the various program, various progress, very kita scrutinize tiap-tiap permohonan dan mereka dah berjaya. Tapi bila dah peringkat daripada 15,000 tadi dah dapat 200,000 turnover, 300,000, mereka mesti nak membesarkan. Jadi microfinancing ni, SME Corp ada menandatangani MOU dengan Islamic Bank. Microfinancing, mereka nak besar. Nak besar kena bagi bank. Kerana SME Corp geran aja, dia bukan bank. Dia akan bagi geran 500,000 maksimum. Tapi bila dia nak membesarkan, nak ke mana? Kita kena ada haluan, the next step. Next step, way forward, bank. Bank baru bagi 1 million, 2 million. Itu kerana dia dah bawah didikan kita dah berjaya. Profil dia dah bagus. Dia boleh present. Ni bukan baru setahun dua. You know, dia dah establish peniaga dia. Jadi nak berapa? 2 juta. Jadi melalui Green Lane ni tadi, Yang Mak Menteri kata, jangan ada songel-songel, banyak soalan sangat. Dia kata. Kalau dia dah melalui, dah endorse oleh SME Corp, jangan banyak songel, bagi. Dia nak berapa, luluskan dia punya permohonan. Ini bukan orang baru, 2 hari, 3 hari form company. Jadi, benda-benda macam inilah kita nak menggalakkan, nak memberi kemudahan-kemudahan untuk upgradekan mereka dari segi perniagaan lah. Memudah cara lah kata orang. Mudah cara is very important. Ya. Saya harap ini akan menggalakkan lagi atau memotivasikan lagi ramai anak-anak muda untuk terlibat. Datuk Seri, kita rehat seketika Datuk Seri. Kita masuk kepada bahagian kedua kita nanti yang kita akan bertanyakan juga tentang assist atau my assist yang diusahakan oleh SME Corp. Jadi kita rehat dulu dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Para usahawan, nak tahu apa itu SMIDEC? Layarilah smidec.my untuk maklumat lanjut. Ya, kembali kita di dalam Nizal & Co. Anda bersama saya Nizal Muhammad dan tetamu kita yang kita bawa khas hari ini untuk membicarakan tentang keusahawanan, untuk membicarakan tentang SME Corp adalah pengurusi SME Corp Sri Datuk Seri Syed Hussein Al-Habsyi. Sekali lagi Datuk Seri, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kerana sekarang ini saya nak menumpukan perhatian kepada dalam norma baru sepanjang-panjang COVID-19 ini dan juga sebelum itu sedikit, kita sudah terdedah kepada pendigitalan dan ini diperkenalkan juga oleh kerajaan. Dan di dalam konteks ini, melalui SME Corp, kerajaan memperkenalkan portal My Assist MSME. Jadi mungkin itu saya dapat kongsikan kesan daripada kewujudan portal ini dan pencapaian yang kita lihat sekarang, masa akan datang. Bagaimana Datuk Seri? Ya, I think langkah SME Corp yang pegawai ini saya ingin ucapkan terima kasih di atas kreativiti. This is satu daripada inovatif lah ideas daripada pucuk pimpinan SME Corp sendiri yang telah berjaya createkan sebuah platform. Kerana this is in line dengan keadaan COVID ini, norma baru berniaga ni dah tukar kepada internet
e-commerce. Ini semua dah tahu lah. You want to know dari segi global e-commerce, jumps to 26.7 trillion US global e-commerce because of COVID-19. That means the nature of business terus bertukar daripada biasa kepada digitalization menggunakan internet. Jadi in response to this, I think SME Corp cepat melihat kepada perkara ini dan createkan portal My Assist MSME. Ini lebih kepada kita melihat bagaimana penjana-penjana atau usahawan-usahawan mikro ni dari segi untuk menjana dia punya perniagaan dia. Jadi maklumat berkaitan apa? Kita beri kewangan, fasilitasi perdagangan dan sokongan teknologi secara dalam talian untuk MSME. Ini kita cover semua. Jadi kalau kita lihat Malaysia is among the fastest growing e-commerce market in South Asia. Kita kena accept the fact. Di atas penggunaan digitalization digital ini, I think Malaysia ahead of other South Asian countries. Dari segi penggunaan internet dan sebagainya. Itu memang on record lah. Jadi dalam konteks ini Malaysia e-commerce market registered 24.7% growth in 2020. Can you imagine? Jump to, because of COVID tadi, expected to reach 51 by 2024. 51 apa? 51B. By 2024, it will go to 51B as the growth expected for 2024 in terms of IT, using of IT, internet. Jadi dalam konteks ini, ada beberapa permasalahan yang kita hadapi. We have to accept the fact the infrastructure of digitalization kita ni, are we up to date ke tidak? Ada setengah-setengah kawasan dia panggil coverage internet kurang. Itu yang kita nampak. Belajar pergi naik atas pokok. Naik atas pokok nak dapat internet. Betul tak? Dekat Sabah tu. Jadi coverage ini, itu I think kerjaan has to look lah. Walaupun now kita nak go to 5G lah. Kita dah 4G, nak pergi 5G betul. Tapi kadang-kadang kita online pun dalam Kuala Lumpur, sorry lah Nizal nak cakap. Dekat Kuala Lumpur perjalanan pun saya tengah bercakap pun mati. Ada yang reception tak ada, betul tak? Ada kan? You alami kan? Ni yang benar. Talking about you are in the city, brother. You are in the city di Kuala Lumpur, and yet you ada putus-putus tak dapat. Jadi ini juga saya haraplah pihak yang bertanggungjawab, kalaulah small holding SMEs dan sebagainya untuk menguruskan perniagaan mereka melalui online, kita galakkan digitalization dan sebagainya. Saya harap infrastruktur tu berilah kemudahan-kemudahan, di-upgradekan, bagilah pada semua area dan coverage dia lebih. Kerana ini pemasaran melalui dunia maya ni sudah menjadi intim lah, dah jadi, that is the norm lah. Lumrah. You cannot away from that. Dan bukan norm dah sekarang ni. Jadi dunia maya ni dah menjadi satu ini, dan kita lihat competitiveness pula. Bila dah ada semua nak pergi online, dah ada competitiveness dalam pemasaran. Jadi kita kena lihat lah. Itu bergantung kepada usahawan to be kreatif lah. Jadi barang-barang itu mesti lebih baik daripada kalau you jual tudung melalui online, apa jenis tudung tu? Dari segi design dia, you must be up in the market because competition is very stiff. Stiff competition, betul kan? Jadi semua nak pergi melayar kepada internet dan sebagainya. Jadi kalau business online ni, the advantage is very good tau Nizal. Iaitu dia low cost marketing tu. Low cost marketing. This is the advantage of using internet in the business. Jadi low cost marketing, tetapi ada risiko juga dia. Ada risiko. Risiko satu, non-delivery. And then also payment. Tapi taklah risiko tu. Tapi risiko is there. You cannot run away from this in the business. Jadi ada takut non-delivery ataupun dari segi finance
transaction, takut tak sampai dan sebagainya, you pun tak dapat payment dan sebagainya. Ini boleh berlaku. Tapi bukanlah satu permasalahan. Jadi saya lihat usahawan-usahawan ni memang dari segi MDEC satu agensi yang disasarkan untuk melengkapkan digitalization kepada usahawan-usahawan, dan kita ada InScan yang itu satu institute yang geared untuk melengkapkan juga usahawan-usahawan kita untuk berniaga melalui online, internet dan sebagainya. Jadi saya lihat MyAssist ini setelah dilancarkan 30 Oktober 2021, I want to show you the response. The response telah memberi manfaat kepada almost 260,000 pada usahawan. Jadi MyAssist ini telah memberi manfaat kepada ini, dan dia ada bermacam apa dia panggil program-program. Misalnya dia ada Meet Me, modul Meet Me yang mana pegawai dari kementerian, agensi boleh menambahbaikan untuk memenuhi keperluan rakan strategik dengan PKS. Jadi Meet Me ni dia beri sokongan perniagaan, dia akan pergi online. Kemudian memperluaskan fungsi modul Match Me, platform untuk membeli dan menjual dalam MyAssist tadi tu. Dan yang saya tertarik ialah berkaitan dengan modul e-pameran. Bermakna sekarang pameran tu dah tak ada lagi fizikal lah macam kita buat sekarang ni yang biasa dulu kan. Kita buat booth dan sebagainya. Dan sekarang very interesting kita buat online. But the important is this is what we call borderless business. Makna throughout the world. This pameran ni tak payah lagi tak jemput orang luar datang secara fizikal, dan ini boleh kita imbas kepada, boleh flashkan kepada semua. Misalnya saya ambil D8 countries lah. Misal saya dengar familiar dengan D8. Jadi D8 countries population dia lebih almost 1 billion orang Islam. This country almost 1 billion. Betul. Jadi dalam D8 ni, kalau Chamber of Commerce D8 ni kita flashkan dia panggil kita punya pameran tadi, modul e-pameran, dia juga seolah-olah macam dia hadir sama dan boleh melihat barang-barang yang kita pamerkan. This is very interesting, Dan dengan sebab COVID ni tadi kita lebih rapat dari segi itu, dan itulah keluasan penggunaan internet ini boleh merangkumi dunia luas. Dia tidak ada boundary lah, tidak ada boundary lagi dah. Sekarang bisnes kita is one village, world is one village. Jadi kita boleh pamerkan kepada semua manusia, dan ada yang mengikuti e-dagang kita melalui internet. Jadi I think saya melihat MyAssist ni satu platform yang banyak-banyak boleh membantu usahawan kita dari segi marketing, dari segi mewawarkan barang-barang kita made in Malaysia kepada pengguna-pengguna di luar sana, di luar negara Malaysia lah, maknanya di luar negara kita. Ya. Boleh nampak sangat Datuk Seri, dalam musibah itu tersulam banyak rahmah sebenarnya. Yes. Adanya COVID itu membuatkan kita lebih laju lagi dalam dunia pendigitalan ini. Betul. Ini memungkinkan saya kepada soalan, bila dikatakan kita sekarang ini sudah dipentas antarabangsa, sama ada kita sedar atau tidak, atau sama ada PMKS ini sedar atau tidak. Persoalan ialah untuk kita memastikan supaya PMKS kita itu sendiri mencapai tahap standar antarabangsa dari segi bisnes yang dibawanya itu, supaya nanti bila dipamerkan di dalam pameran itu tidak ada nampak katakan ini biasa-biasaan, ya. Jadi kerana kita nak sampai kepada peringkat antarabangsa, bagaimana kita nak membantu untuk PMKS ini benar-benar sampai ke tahap yang kita harap dapat menarik minat antarabangsa. Mana maksud you tu kita punya produk of quality lah, at par with whatever advanced countries, betul, at par. Yes. Alright, dalam konteks ini SME Corp memang ada program-program khusus, iaitu memperlengkapkan produk-produk kita setanding dengan peringkat antarabangsa. One, kita akan melihat dari segi packaging dia. Packaging is very important. Yang itu kita ada, SME Corp ada program bimbingan kepada PKS Micro ni, macam mana packaging dia ni boleh mencapai
satu taraf yang boleh diyakinkan kepada peringkat antarabangsa. Okay. And then branding. It's very important also. Kita Yes, very didik much. dia orang, kita beri bimbingan, kita nasihat, tunjuk ajar mereka dari segi branding, which also important. And then dari segi quality barang-barang itu. Quality barang-barang itu. Saya nak bagi contoh, ada seorang kawan saya, dia trade commissioner di Tokyo. Dia balik, dia Ya. bagi saya hadiah. Dia bagi saya hadiah. Bila Ya. saya buka hadiah tu, Nizal, ya Allah. Ini kuih samprit tau hari raya, kuih samprit. Ya, ya. Kuih samprit, about 10 ke 15 pieces kuih samprit. Tapi dari segi packaging dia tu lebih mahal daripada kuih dia tu. Ini Japanese punya style tengok. Ya Allah, dia punya packaging, saya pun heran. Saya fikir apalah dalam ni, saya fikir. Saya nak tahu apa dalamnya. Ya Allah, saya kata, ini kuih samprit yang kita makan hari raya, tapi dia letakkan satu packaging yang cukup mahal daripada itu. Saya pergi singgah selalu ke Dubai. Saya singgah ke, sekarang nak beli coklat untuk cucu ke apa, untuk anak. Beli coklat kat kedai kan, free itu. You know, saya pergi beli made in Spain. Apa dia ni? Made in Spain. Iaitu kuih, dia panggil bepang. Kita orang Melayu panggil Oh, bepang. kuih bepang. Ya, ya. Kuih bepang. Dia ada kacang-kacang dengan salut dengan gula Melaka. Bepang kan? Kuih bepang ni. Jadi ada kacang di situ. Cik Nizal, made in Spain. RM20. Ini bepang, saya masa sekolah, saya beli 20 sen je kat kedai mamak kan. Ya. Bepang. Ya. Tetapi buat packaging dia, ya Allah, saya bawa tu, saya balik, saya tunjukkan dia orang kat sini. Tengok, made in Spain, ini kuih bepang. Apa benda? Nothing, no big deal, saya kata. Tapi macam mana cara? Okey, satu lagi saya berjumpa, ini very interesting, iaitu di Kuala Selangor, this is a backyard industry. Apa dia buat? Dengan kerja tangan dia, iaitu cap untuk orang perempuan, ni panggil apa tu, dengan melalui apa, dia buat cap tu macam tengah panas kan, perempuan ada pakai tu. Daripada daun apa tu? Ini dia kena pakai tangan lah, dia buatkan cap tu untuk daun mengkuang ni. Mengkuang. Yes. Mengkuang. Betul, mengkuang yang pakai cap tu kan. Okey? Ya. Ini orang Kuala Selangor dia buat. Okey. Datang ada one Chinese lady, dia ada internationally exposed lah dari segi ni. Dia datang, dia beli 5 with different colours mengkuang. Topi mengkuang ni besar, yang kecil, besar dan sebagainya. Different colours. And then you imagine this Chinese lady went back, dia duduk dekat LA. Dia very creative, this lady. Dia lantik seorang siapa tu, singer US singer ni. Alamak, okay, walhasil dia popular lah. Dia popular. She's a singer. Dia pakai ni dekat, then keluar dekat front page Vogue magazine. Fashion magazine. Vogue. Dekat cover, keluar cover, dia pakai makcik yang dekat Kuala Selangor buat tu. I tell you, lepas tu bila sama dekat tu dah tak larat lagi dah makcik ni. You imagine lah. Satu ialah 500 to 1000 US. One mengkuang. Sini 100-200 je. Sana 500 to 1000 mengkuang jual. Laris. Tapi makcik ni dah tak cukup tangan, dah tak boleh nak supply. That's a big demand. Dah jadi intim untuk orang-orang yang pergi beaches, Mak Saleh pergi ke beach dan sebagainya, semua pakai itu. Pasal keluar dekat magazine tadi. Itu satu marketing, I tell you. Jadi ini kerjaan, I think, tengok benda ni, tengokkan makcik ni, you boleh mempopularkan ni. $1,000 lah, orang akan beli. Jadi saya pun tengok, astagfirullahaladzim, tengok tu dengan cara kecil aja kan, backyard, tapi Mak Saleh dah jadi suka benda tu, macam mahal benda tu. Jadi betul. Makcik tu tak mampu. Satu lagi kelemahan kita, saya pengalaman juga bawa rombongan trade mission ke Dubai, for example lah. Saya bawa trade mission. Ini this is on
ground lah masalah-masalahan kita. Ini economies of scale. You see, peserta-peserta dalam exhibition tu dia bawa lah chili sauce dan tomato sauce dan sebagainya. Bawa dalam tu lebih kurang dua kotak lah, about 20 biji botol 20 botol. Jadi saya dekat atas, kat bawah ada commotion, bergaduh-gaduh dengan makcik ni. Tahu? Jadi orang Arab ni datang, bila ada commotion tu saya turun bawah ni, Syafiq, apa masalah apa ni? Makcik ni marah. Dia kata, Datuk, dia perlikan barang saya. Dia kata 70 sen. Saya kata RM1.50. Saya bawa ni. Oh, jadi Arab ni nak beli 70 sen. Tawar dengan dia, makcik tu sensitif lah. Macam merendahkan harga dia tu kan. Saya tanya Arab tu, macam mana kau dapat 70 sen? Dia kata, dia order 3 kontainer. 3 kontainer, harga dia 70 sen. Makcik bawa 2 kontainer. You ketawa ni Zal. This is reality. What's happening to our usahawan. Jadi kita kena, bila you pergi macam ni, you bawa 2 kontainer, tentulah harga RM1.50. Arab ni kata, aku beli 2 kontainer, 3 kontainer. Jadi benda macam ni, kalaulah backyard industri tak boleh, dia kena kumpulkan. Kalau satu daerah atau satu negeri tu kumpulkan berapa banyak. Because you must go for economies of scale. Dari segi bila you nak pergi international, jangan bagi ketawa orang lah. You bawa benda ni 20 biji botol, jual RM1.50. Betul. Orang cakap, aku beli 2 kontainer, kata Arab tu. Habis. Kita duduklah makcik tu. Itu masalah delivery lah tu kan. Jadi this is the issue yang kita kena tengok. Kalau makcik ni boleh keluar, mampu dia 50 botol satu bulan ke satu minggu, dia kena cari lagi lain. Bagi pihak-pihak macam material, kena satu usahakan kontainer tu. Kumpulkan ni, jadikan satu pricing. At the end of the day is the price. They go for the price kan? Yes. Exactly. Tan Sri, Datuk Sri. InsyaAllah masih mulut saya sampai tu. InsyaAllah. Ni, kita nak cerita pasal tadi bila diceritakan tentang delivery dan sebagainya itu. Saya fikir masalahnya ialah bila dikatakan nak dikumpul dan sebagainya, siapa yang patut ataupun boleh memainkan peranan untuk mengumpulkan itu? Kerana nak mengharapkan makcik itu nak mencari berbagai ramai kawan dia untuk membuat itu satu hal juga. Kerana mungkin tak cukup satu kontena. Jadi macam mana kita nak melihat ada sesuatu agensi ke atau pihak ke atau pasukan ke yang kerjanya ialah untuk mengumpul dan akhirnya memasarkan. Apa reaksi itu sebab saya kata tadi ada 15 kementerian yang ada membuat kerja-kerja bersangkut paut dengan apa dia panggil usahawan, pembangunan usahawan. Agensi ada 50. Agensi ada 50. Okey. Jadi dalam konteks ini yang banyak backyard industries di luar bandar. Banyakkan di luar bandar. Jadi kementerian luar bandar sudah seharusnya adakan satu untuk pemasaran. Tengok kepada pemasaran orang yang di luar bandar ni, macam mereka kesian. Mereka kadang-kadang selalu tertekan je. Tak tahu nak pergi pasar kan. Even nak pergi hantar ke pasar malam pun dia tak tahu dan sebagainya. Jadi mesti ada satu unit di Kementerian Luar Bandar yang pembangunan usahawan. Dia mesti ada punya. Dalam usahawan. Begitu juga Kementerian Dalam Negeri, ekonomi dalam negeri juga yang ekonomi itu, yang LHDN tu, itu juga dia boleh createkan satu unit dan mengumpulkan semua. Saya fikir tak kurang ada 50-60 syarikat PKS yang buat bottling this sauce. I want to tell you, at least 50 dalam Malaysia mesti ada. This is where you kumpulkan lah. Mana-mana ni, tarikkan dia orang ni. Jadi bila kita tetapkan satu price, jadi kita boleh challenge orang. We talk in good terms, iaitu kita boleh kata this is our price. Jadi dengan adanya ni, barulah kita boleh seragamkan benda ni. Barulah kita boleh lawan dengan pihak-pihak atasan. Satu lagi saya nak beritahu berkenaan dengan usahawan-usahawan kita dalam bidang farmasi. Nizal, saya nak beritahu you, di bidang farmasi ni bukan bidang orang Melayu lah. Kebanyakan yang kita fikir orang yang bukan Melayu di Malaysia ni. You have Guardian, you have Watson, you have Care dan sebagainya.
saya dikunjungi oleh Presiden Farmasi Bumi Putra. Dia beritahu saya, want to know 1,000 pharmacies di Malaysia run by Bumi Putra. Tapi dia run cara individual, independent. Ada Al-Sabah Pharmacy, ada Rahnu Pharmacy, ada Al-Falah Pharmacy, semua individual. Guardian ada 500 outlet, dia nak lawan ke? Watson ada 300 pharmacy, dia nak lawan ke? You Nizal Pharmacy, you ada satu. Tapi kita ada 1,000. Kita ada 1,000 pharmacy. Then come the supply chain. Supply chain, you dapat pricing je, you habis. I bagi contoh kesian dia orang beritahu saya, masa self-test kit, mula-mula RM19, betul tak? Self-test kit, saliva test. Benar. RM19, mereka ni pergilah beli. Okey, stok lah sikit dalam dia punya farmasi. Lepas seminggu, kerjaan turunkan kepada RM8. Okey. Tapi kerjaan bila dah dapat pressure, bagi grace period 1 week. Okey. Untuk dia habiskan stok yang RM19 ni tadilah. Tetapi Guardian dengan Watson semua sekali, apa jadi? Dia tak pakai 1 week grace period, within 1 day dia dah turunkan zap kepada RM8. Macam mana yang tadi tu? Tersandar babe, tak boleh jual. Jadi permasalahan inilah susah. Saya bila dia cakap macam ni, masalah yang dihadapi dengan harga macam ni, pasal dia tak besar, dia kecil. Jadi itu saya kata dia perlu mengumpulkan. Kalau 1,000 tadi, maybe 100 berkumpul, jadikan satu abah, satu APEC yang parent body, macam franchise. Konglomerat. Jadi satukan ni, baru ada satu company yang besar, duduk, payungkan dia. Barulah dia, kalaulah tadi Guardian ada 500, dia dah ada 100 dah ni. Yang ni tadi, dah ada 100 dah. Apa dia panggil outlet dia, kan? Saya katakan dia manageable 100 atau 50 start. Jadi yang ni saya fikir, saya nak nasihatkan company yang ada minat untuk buat ni, so pergi ke MARA, dilah saja MARA boleh membantu. Kerana you kena ingat, every year pharmacist graduates, kebanyakannya 80% Malay, 80% graduates Malay. Jadi di mana mereka nak pergi? Dah hospital kerja jadi pharmacy hospital dah penuh dah. Where are they going? At least average per year 500. UIA, saya board of governor UIA School of Pharmacy keluar 300 every year. Where are they going? Takkan dia pergi kerja lain, mismatch pula knowledge dia pharmacy. Kerana you nak buka satu pharmacy, you mesti ada diploma atau degree in pharmacy, baru you boleh buka pharmacy. Jadi yang ini kita dah ada, kita dah didik dia, tetapi ending part tu macam mana kita nak membantu mereka dari segi bidang usahawan, dalam bidang usahawan farmasi tadi. Menarik sangat Datuk Seri. Kita rehat seketika Datuk Seri, nak berikan lagi kekuatan lagi untuk kami mendengar lagi. Dan selepas ini kita kembali berbicara selain daripada cerita tentang keusahawanan ni, kita akan juga cerita tentang SMIDEC yang merupakan satu acara yang dinanti-nantikan pada hujung tahun ini. Baik, kita rehat seketika, saudara, kembali lagi untuk kita bersama dengan Datuk Seri Syed Husin Al-Habsyi. Anda ingat SMIDEX? Nantikan kemunculannya pada 1 hingga 23 Disember 2021. Layari smidex.my untuk maklumat lanjut. Jumpa anda di sana.
Okey, kita kembali lagi untuk kita bersantai bersembang dengan Datuk Seri Syed Hussein Al-Habsyi yang merupakan pengerusi SME Corp Malaysia. Kita bukan hanya menceritakan SME Corp, kita banyak juga cerita tentang keadaan realiti di sebalik keusahawanan di negara kita. Satu di antara perkaranya, Datuk Seri, yang saya fikir kita mungkin perlukan sedikit anjakan atau tolakan ialah aspek ataupun sisi agro-based business, kan? Jadi perniagaan yang berdasarkan kepada tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya ataupun pertanian. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat dalam keadaan kita mengambil faktor pendigitalan dan faktor-faktor lain, kita nak berkembangkan lagi sektor pertanian ini dengan unsur-unsur yang bersifat kehadapan seperti pendigitalan dan juga penyertaan yang artinya mereka yang sekarang ini nampak tidak ke mana-mana akhirnya nampak jauh perginya dan barangkali membawa pendekatan lebih kreatif, melahirkan lebih banyak bisnes yang benar-benar menangkap perhatian pembeli-pembeli sekarang ini. Bagaimana pandangan Datuk Seri tentang ini? Ya, terima kasih. Walaupun bidang ini bukanlah di bidang saya bahagian pertanian, tetapi saya sedikit saya bolehlah beritahukan berkenaan dengan agro business ni dari segi kirakan usahawan pertanian ya. Jadi dalam konteks ini memang Kementerian Pertanian memang ada satu program pembangunan usahawan mereka. Itu saya kata tadi, agro business ni memang ada di bawah dan pun dia ada agro bank untuk membantu mereka. Jadi mereka infra dia dah ada dah cukup untuk ni. Jadi cuma sekarang ni cara mana teknologi tanaman yang dia nak gunakan. Okey. Saya tertarik waktu saya pergi ke Sabah di Kundasang. Saya macam saya kata tadi, saya visited alumni tube saya yang dah pernah mengikuti tuber. Belia. Dia buat apa tau? Dia buat tanaman sayur-sayuran yang hidroponik, menggunakan hidroponik system. Jadi dia punya green, dia punya ini, saya sendiri so touched because keadaan suhu yang cantik. Itu macam kat Genting lah, macam Cameron Highland. Suhu dia cantik Kundasan ni. Jadi segar-segar betul sayuran dia dan sebagainya. Dan dia ekspor ke 5-star hotel dia kata. Green, vegetable dia so green dan sebagainya. Dia menggunakan sistem. Tadi application tadi, knowledge tu mesti ada. Jadi dari segi ini, you boleh dapat tempat, kita boleh bagikan tempat, you boleh menjadi tanaman-tanaman yang mempunyai ilmu. It's very important dari segi pertanian tadi. Dan kita ada universiti dulu, kita ada universiti pertanian kan, yang sekarang jadi Universiti Putra. Jadi golongan-golongan ini yang boleh beri bimbingan kepada usahawan-usahawan pertanian tadi. Kalau dia nak mencocok tanam, biarlah cocok tanam yang secara saintifik, secara yang kita panggilkan yang termoden lah, menggunakan idea-idea yang moden, benih-benih yang moden dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya kaitkan dengan SME Corp, ada juga tuber kita yang melibatkan diri dalam bidang pertanian melalui hidroponik. Jadi begini kita dah dapat gambaran. Bagi saya melihat begini, Datuk Seri, sama ada kita dalam apa bidang sekalipun, My Assist boleh membantu. Kerana saya takut pada pandang-pandang awam nanti, My Assist mungkin tidak terlibat dengan pendekatan ataupun sektor pertanian. Sedangkan My Assist adalah untuk semua. Jadi kalau begitu, saya takut kehadiran golongan yang terlibat dengan pertanian ini mungkin agak segan nak menyertai ataupun mengetahui ataupun melibatkan diri dengan memahami apa yang dapat disediakan oleh My Assist. Jadi macam mana mungkin saya dapatkan reaksi daripada Datuk Seri? Jadi sebagaimana saudara katakan tadi, My Assist tu adalah a complete portal yang platformnya boleh diguna untuk menghebahkan apa juga produk yang dia ada secara online. Jadi dalam konteks ini, apa juga sayur-sayuran misalnya, dia buat packaging dia. Packaging kena cantik dan sebagainya. Dia boleh edarkan dalam masa 3 jam, 4 jam daripada Kundasan ke Kota Kinabalu atau ke daerah-daerah lain. Jadi delivery itu. Dan masuk pada delivery.
delivery system must be fast. This is where kita dah ada macam-macam delivery company yang ada di negara kita yang saya fikir tidak ada excuse untuk kita melambat-lambatkan order-order atau permintaan-permintaan dari segi customer kita, dari segi membekalkan barang-barang ini. Jadi dalam konteks ini kita dah ada platform MyAssist ni, inilah the best platform yang dia boleh kata bertukar-tukar matching, dan dia tengok produk dia dan dia boleh tengok produk dia, dan dari situ dia boleh negotiate dari segi price dan sebagainya untuk mereka hebahkan kepada pengguna-pengguna. Betul sekali. Kerana saya percaya bila Datuk Seri cakap begitu, dia meyakinkan lagi kelompok yang dikatakan yang tidak bersifat urban base, ya, dapat mengerti dan dapat menyertai tanpa ada ragu-ragu untuk memahami dan memanfaatkan apa yang disediakan oleh MyAssist. Satu yang mungkin sebelum kita mengucapkan selamat kepada semua ini, Datuk Seri, ialah program ataupun acara yang bakal berlangsung pada bulan depan ini, ya, daripada 1 hingga 23 Disember, SMIDEX 2021. Dan walaupun berdepan dengan cabaran penularan wabak pandemik COVID-19, tetapi dia masih diteruskan. Setelah bertahun-tahun masih lagi teruskan. Jadi mungkin Datuk Seri dapat memberikan sedikit perkongsian tentang penganjuran SMIDEX 2021 ini. Baik, terima kasih. SMIDEX bolehlah dikatakan satu program tahunan oleh SMICOP. Only last year kita tak dapat pasal COVID-19 lah. Ada the height of COVID-19, tak boleh lah. Jadi SMIDEX ini satu program yang mana kita boleh bawa, yang menganjurkan ni start daripada tahun 1996. Dah 10-20 tahun kita menganjurkan ni. Jadi ini adalah penganjuran kali ke-21. Dan Alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan meresmikan. Kita ada buat dua. Kita yang sebenarnya SMIDEX ini 100% online. 100% online. Tapi bila peresmian itu dengan cara mengikut SOP, peresmian itu in small number oleh Yang Amat Perdana Menteri. Kerana tiap-tiap tahun Yang Amat Menteri yang melancarkan SMIDEX ini. Just to show to you how important it is SMIDEX to the usahawan kita. Jadi dalam konteks ini, SMIDEX akan macam you cakap tadi daripada 1 Disember hingga 23 Disember. Dan jadi diadakan sepenuhnya secara dalam talian melalui portal MyAssist lah, MSME. Jadi SMIDEX ni digunakan 100% melalui online lah. Jadi apa tema dia? Cantik juga. Sekarang we are talking about post-COVID lah. InsyaAllah. Lepas ni dia dah declare endemic. Endemic you have to be with the COVID lah. You have to be with COVID. You cannot run away from that. Maybe sekarang dah ada tablet ke apa, dia macam Panadol lah lepas ni. Kita makan je lah. Bila kena makan dah. Sekarang dah research dah buat, insyaAllah ada drug untuk tak payah jab lagi lah. Tak payah jab. Jadi benda tu endemic, it will be with us. Jadi takkanlah kita nak menghentikan kerja kita dan sebagainya, tapi kerja kena berjalan. Jadi dalam konteks ini, post-COVID is very important. We need to prepare for the way forward. Iaitu tajuk dia PKS bangkit kembali. Hari tu dah mendam. PKS semua tidur dah pasal apa? Lockdown dia tidurlah kat rumah, betul tak? Lockdown, tak boleh keluar, tak boleh kerja. Jadi sekarang kita kata PKS bangkit kembali. Bangun, kejut. Kejut dia orang dah bertidur, inilah just in time lah. SMIDEX ni pada bulan Disember dah take off dia. Bila Januari Februari dia orang akan take off. Cantik lah. Masa tu dah ada kelonggaran-kelonggaran banyak untuk usahawan-usahawan boleh berniaga dan sebagainya. Kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya, SMIDEX 2021 dikoordinasikan oleh SMICOP. Ini SMICOP punya sole program lah. Tidak ada dengan badan-badan lain. Kita tak apa. Jadi terdapat banyak aktiviti. Anda nak beritahu aktiviti dia apa yang menanti PKS. Seperti satu, e-pameran. Dua, sesi business talk. Jadi masa ni kalau you ada apa masalah, apa benda dengar, dia panggil apa mentor-mentor semua nak cakap pasal usahawan dan sebagainya. This is the time lah you dengar. Kemudian teknologi need pitching.
Juga khidmat nasihat dalam talian. Sekarang ni one stop center, kalau you tak tahu ada agensi lain, kita pun boleh beri nasihat. Oh, yang ni you nak minta 10,000, you boleh pergi ke Tekun. To start with dengan Tekun. Tekun pun kalau 10,000 tu dia tak banyak cara lah. Kejam mata sebelah mata dia boleh luluskan. Dengan syarat you dah ada register business. Yang kalau dia kata 2 tahun bisnes tak apalah. Kalau 6 bulan pun start tak apa. Boleh dibagikan. Dengan syarat you ada tunjuk passion, you ada tunjuk minat dan berniaga dan sebagainya. Ini for 10,000. Jadi benda macam gini kita akan nasihatkan yang ni Tekun, yang kalau lebih daripada 500,000 pergi ke bank dan sebagainya. Ini cara-cara kita menasihati mereka lah. Kemudian sesi padanan perniagaan dan banyak lagi matching. Kita nak padanan perniagaan ni macam kita matchkan satu sama lain. Dari segi kalau dia kuat dari segi marketing, kita dari segi production, macam mana dia boleh market barang-barang kita. Jadi syarikat-syarikat marketing tadi dengan syarikat producing the product, yang produce product tadi boleh berinteraksi macam mana dia boleh hanukan. Kerana untuk marketing ni pun you need specialization juga. You mesti tahu cara nak market produk-produk itu dan sebagainya. Jadi untuk ini saya nasihatkanlah bagi semua pendengar-pendengar yang mengikuti program ini, usahawan kalau nak tahu tentang SMIDEC, layari smidec.my untuk maklumat lanjut. Jadi jangan rugi, ini masa yang tertentu, pergilah downloadkan SMIDEC, iaitu layari smidec.my. Jadi untuk maklumat lanjut, dia dapat maklumat lanjut di situ kalau peserta, tapi yang nak penyertaan tu dah tutup lah. Cuma dari segi ni you dapat tahu apakah produk-produk yang ada, yang you boleh lihat, yang you boleh dari segi membelinya dengan cara wholesale dan sebagainya, dan you bawa ke kampung untuk jual balik dan dapat keuntungan dari segi itulah. This is a business matching. Ini kita dah sampai penghujung perbincangan kita, perbualan kita ini, Datuk Seri. Mungkin ada nasihat dan kata semangat kepada para usahawan di luar sana, Datuk Seri? Saya beginilah, dalam adaptation of the perniagaan norma baru ni, untuk kekal relevan, it's very important for usahawan untuk kekal relevan post COVID. Saya kata pasca COVID ni, post COVID ni is very important. You must be ready now. PKS perlu memanfaatkan penggunaan teknologi. Itu yang tadi digitalization tadi tu. Memanfaatkan penggunaan teknologi. Kalau tak ada ilmu tu, SME Corp ada kursus-kursus, MDEC ada, InScan ada. Banyak agensi, jangan cakap tak ada. Just you minta nasihat daripada business counselor kita, macam mana? Saya tak ada knowledge nak buat satu online business macam mana? Start from scratch. 1, 2, 3, 4. Macam gitu Jadi nak meningkat kemahiran ni, kemahiran. Saya pun kalau awak cakap pasal internet ni, saya lemah lah, memang lah. Tapi this is kemahiran. Sebagai pembangkit. Jadi dan keupayaan semua manusia. Jadi inilah yang penting sekali. Kemudian saya nak nasihatkan seperti mana saranan KKM, supaya kita semua, di samping kita buat bisnes, kita mestilah patuh SOP. Kerana COVID ni belum hilang lagi pada negara kita. Jadi janganlah dalam kejaran kita kejar, tak mematuhi SOP dan sebagainya, bisnes kita hilang, kita pun dilanda dengan musibah ini. Jadi saya harap di samping kita actively involved in the business dan elakkan daripada perjumpaan dengan orang ramai, dan of course semua dah di-vaccinated. Jadi buatlah cara perniagaan dengan cara yang baik, mengikut norma-norma baru dan SOP yang kerajaan telah tetapkan. Itu saja. Terima kasih. Ya, akhir kata, saya bagi satu lagi ni, tambah lagi dari Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri nak mempromosikan untuk orang ramai mengikuti dan menyertai, menyaksikan SMIDEC 2021. Mungkin kita berilah ruang untuk Datuk Seri mengajak orang ramai untuk turut serta atau menyertai. Okey, saya seperti mana saya katakan tadi, SMIDEC ni 100% online. Jadi marilah kita sama-sama menyertai SMIDEC ini dengan melayari www.smecorp.government.my, ada juga information di situ, atau www.smecorp.my
smidek.my. Dengan dua website yang dua kita panggil sesawang ini, boleh jelas. Jangan information yang nak tahu tentang perjalanan Smidek, di sinilah anda boleh mengikuti secara dekat tentang perjalanan Smidek ini. Dan dalam lebih kurang sebulan ini, gunakanlah sepenuhnya peluang-peluang perniagaan. Kalau budaya usahawan tu ada, saya fikir adalah rugi kalau tak pergi kepada Smidek. Itu. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat Datuk Seri kerana sudi bersama kami berkongsi ada cerita dan pandangan serta buah fikiran yang saya percaya ramai di antara yang menonton kita ini dapat memetik banyak kata-kata dan ilham yang boleh membantu mereka dalam melaksanakan kerjaya dalam dunia perniagaan, keusahawanan PMKS ini dengan lebih baik lagi. Saya percaya insya-Allah dengan apa yang dilakukan oleh SME Corp di bawah pimpinan Datuk Seri sebagai pengurusi akan merancakkan lagi semangat dan juga industri PMKS di Malaysia ini. Sehingga kita jumpa lagi Datuk Seri. Terima kasih sangat-sangat. Dan saya percaya ada cerita-cerita lain nanti kita akan cuba bertemu lagi dengan Datuk Seri, kita bercerita lagi. Banyak yang boleh kita dapat untuk kita ceritakan dan dikongsikan. Terima kasih Datuk Seri. Selamat untuk berhadapan dengan Smidek 2021 dan kepada anda jangan lupa untuk terus bersama dengan Nizal & Co dan pada masa sama jangan lupa untuk menyertai Smidek 2021 pada 1 hingga 23 Disember ini. Salam sejahtera, saya Nizal Muhammad. Salam rahmat.